Berita menarik hari ini di asoka.com Isnin 29 November. Baiklah, seperti biasanya kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana Sabah hari ini mencatat penurunan 66 kes baru COVID-19 kepada 342 kes, iaitu jumlah terendah sejak 15 Julai lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun, bagaimanapun berkata terdapat juga daerah mencatat peningkatan ketara, khususnya Kinabatangan. Katanya daerah itu mencatat 85 kes baru hari ini berbanding hanya 7 kes malam, menjadikannya daerah paling tinggi kes di Sabah. Hari ini diikuti Kota Kinabalu dengan 59 kes. Secara keseluruhan masih diberkata sebanyak 20 daerah di Sabah mencatat kes satu angka sahaja, dengan 5 daripadanya mencatat sifar kes. Katanya sebanyak 6 daerah mencatat penurunan signifikan, iaitu Kota Kinabalu, Ranau Tuaran, Beluran, Penampang dan Kota Belud. Sementara itu, kerajaan negeri akan terus menyediakan bantuan kepada keluarga yang terjejas akibat pandemik COVID-19 bagi meneruskan kehidupan selepas era pandemik. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata pelbagai bantuan diberikan golongan yang terjejas pendapatan akibat COVID-19, termasuk dalam bentuk makanan dan kewangan. Katanya bantuan kepada golongan terbabit diserahkan menerusi bantuan Sabah Prihatin 1.0, 2.0 dan yang terbaru BSP 3.0. Beliau berkata demikian pada pelancaran Bulan Keluarga Malaysia peringkat negeri Anjuran Lembaga Pembangunan Penduduk dan Keluarga Negara LPPKN di sini hari ini. Berikutan itu, Haji Ji berkata institusi keluarga perlu diberikan sokongan dalam menghadapi isu berkaitan COVID-19. Jelasnya kajian LPPKN mengenai kesan pandemik COVID-19 terhadap tingkah laku dan kehidupan bekerja dari rumah dan perancangan keluarga menunjukkan 1 daripada 4 responden mengatakan berlaku perubahan besar dalam kehidupan mereka. Kesan paling ketara katanya ialah pengurusan kewangan keluarga, dengan 49% responden tidak lagi makan di luar, 44% mengurangkan perbelanjaan bulanan, 40% terpaksa mengorek wang simpanan dan 28% lagi terpaksa mencari pekerjaan sambilan dan ekonomi gig. Haji Ji turut berharap agar sektor swasta, badan bukan kerajaan, NGO dan komuniti dapat memainkan peranan masing-masing bagi memastikan program kesejahteraan keluarga dapat dilaksanakan dengan berjaya. Manakala Sabah bakal menjadi hub pengeluar tenaga hidrogen yang boleh diperbaharui di rantau Asia Tenggara menjelang 2025. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Bu Mokhtaradin berkata projek itu akan dilaksanakan oleh syarikat milik penuh Kerajaan Sabah, iaitu Smart Sabah Corporation Sendirian Berhad. Mengulas lanjut, Bu Mokhtar yang juga pengerusi syarikat itu berkata projek itu memerlukan kos yang besar dan memerlukan pelabur untuk dilaksanakan. Menteri Kerja Raya Sabah itu turut memaklumkan Sabah telah dikenal pasti sebagai antara kawasan yang dapat mengeluarkan gas hidrogen dengan banyak kerana kelembapan udaranya yang baik. Katanya dengan adanya usaha seumpama ini bermakna Sabah akan mendapat satu sumber pendapatan yang baharu dan tidak lagi bergantung dengan petroleum semata-mata disebabkan bahan api akan habis dalam 30 atau 40 tahun. Berita seterusnya, Polis Diraja Malaysia PDRM Sabah akan terus komited dalam melaksanakan tugas dan peranan selaras dengan peruntukan undang-undang mengikut Seksyen 3/3 Akta Polis 1967. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah berkata, sejak Januari sehingga 27 November lalu, statistik jenayah indeks di Sabah mencatatkan penurunan ketara berbanding tempoh sama tahun lalu. Katanya penurunan kes termasuk jenayah kekerasan yang mencatatkan penurunan sebanyak 15.4%, membabitkan 69 kes. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis serah terima tugas jawatan Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah hari ini. Idris berkata kes jenayah curi juga menunjukkan penurunan membabitkan 129 kes dan diikuti 80 kes pecah rumah. Sementara itu, Idris berkata kekangan pergerakan yang wujud sepanjang fasa Pelan Pemulihan Negara akibat penularan wabak COVID-19 turut mempengaruhi penurunan kes-kes jenayah berkenaan. Bagaimanapun katanya, Polis Sabah akan terus mengambil perhatian serius dan pelbagai usaha pencegahan jenayah bagi mengekang peningkatan kes terutamanya pecah rumah.
Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana pasukan zon pedalaman atas berjaya merangkul Piala Datuk Seribu Mokhtaradin bawah 18 tahun selepas menewaskan pasukan zon Pantai Barat Selatan pada aksi final di Stadium Likas Kota Kinabalu malam tadi. Perlawanan terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat 0-0 sehingga tamat masa tambahan. Sepakan penalti berakhir dengan kemenangan 3-1 kepada pendalaman atas dan sekaligus membawa pulang piala BMR, piala iringan dan hadiah kemenangan berjumlah RM30,000. BBS yang terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara membawa pulang hadiah kemenangan RM20,000, manakala tempat ketiga dimenangi zon tengah yang menewaskan Pantai Timur Utara 3-0 untuk membawa pulang hadiah kemenangan RM5,000. Pasukan Pantai Timur Utara yang memenangi tempat keempat membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 bersama piala. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri Kewangan Merangkap, Bendahari Agung Pasukan Persatuan Bola Sepak Sabah Safa, Jasni Daya dan Setiausaha Agung Datuk Dr. Jelani Hamdan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di tiasoka.com.